Nabi Muhammad itu rasul. Tapi Al-Bara bila dia baca doa ni, bila mai tang tu Allahumma amantu bi kitabik alladhi anzalta wa bi nabiyyik, dia pergi baca wa bi rasulik, dia ubah sepatah tang tu, yang makna tidak lari. Bila sampai tang tu dia sebut wa bi rasulik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la wa bi nabiyyik, Nabi kata. Dia ubah sepatah aja. Nabi ajak kata wa bi nabiyyik, dia pergi baca wa bi rasulik. Nabi rasul sama, tetapi dia menyalahi hak Nabi ajak. Dia ganti dengan wa bi nabiyyik. Nabi kata martabat sahihnya sangat tinggi. Tuan-tuan, ialah pentingnya itu pengajaran dia. Very clear dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Very clear hadis ni. Kita pasal apa? Pasal Nabi kata aku ajak hang tadi wa bin nabiyyik. Jangan ubah. Nabi kata macam mana aku ajak, macam tu buat. Pengajaran yang pertama apa dia? Pentingnya kita kena ikut hak Nabi ajak. Begitu. Sedangkan apa beza wa bin nabiyyik dengan wa bi rasulik? Apa beza? Tidak ada beza. Nabi Muhammad itu nabi, Nabi Muhammad itu rasul. Tidak ada beza dia. Tetapi yang salahnya pasal apa? Pasal Nabi ajak sebut wa bin nabiyyik, hang memandai-mandai pi tukang wa bi rasulik. Nabi tegung immediately on the spot. Nabi kata pun perkataan itu tidak ada beza, tetapi dia bukan yang Nabi ajak. Maka Nabi tegur, Nabi suruh Al-Bara ikut exactly macam yang belum tidur. Tak ada apa, tak ada melibatkan sahabatan ibadat pun. Nabi tegur, Nabi suruh macam yang aku ajak, jangan ubah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran Islam ini bukan agama reka cipta. Jangan kita tokok tambah, ubah apa yang Nabi ajak, kerana hak Nabi ajak pada lain daripada yang Nabi ajak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, radhiyallahu. Kata dia, sami'tu Umarah bin Ru'aibah al-Thaqafi wa Bishru bin Marwan yakhtu qabbahallahu hadi yudatu Rasulullah sallallahu radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Umarah bin Ru'aibah al-Thaqafi, kan? Husain bin Abdul Rahman, dia tabi'in, dia bukan sahabat, dia tabi'in. Maksud dia apa? Dia tak jumpa Nabi, dia cuma jumpa bin Marwan ketika Bishr sedang khutbah. Okay. Cerita dia apa dia? Farafa'a yadayhi fi du'a. Bishr waktu baca khutbah Jumaat, pada khutbah yang kedua ada doa. Masa Bishr baca khutbah Jumaat, dalam Bishr ni angkat tangan masa doa, Allahumma ansuril muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaq wal munafiqin wal zulma wal zalimin wansurna ala haula'i. Dia baca doa, dia angkat tangan dalam khutbah yang kedua, dia khatib. Sahabat Nabi ni yang kata Umarah bin Ru'aibah ni, bila dia angkat tangan, faqala Umarah bin Ru'aibah, sahabat Nabi yang doa ada dalam sembahyang Jumaat ni, dia bangkit, hataini hudayataini al-qusayrataini. Dia kata Allah huduhkan dua belah tangan hang yang pendek itu, dia kata. Tuan, sahabat Nabi, dia bangkit tengah orang duk khutbah, dia tegur terus khatib yang dalam khutbah yang kedua sembahyang Jumaat, angkat tangan waktu doa.
Dia bangkit, dia tegung, bukan dia tegung elok-elok, dia kata qabbahallah. Tuan-tuan belajar tajwid, tuan-tuan pernah jumpa orang kata ini waqaf ni waqaf qabih. Waqaf qabih, maksud dia apa? Waqaf tak elok, tang tu tak sah waqaf. Qabbahallah maksudnya tak elok, huduh maksud dia. Dia bangkit, dia tegung khatib ni yang khutbah kedua mai tang doa angkat tangan ni, dia kata qabbahallah, mudah-mudahan Allah huduhkan. Huduhkan apa? Hataini kirataini. Itu demi Allah, dia kata aku tengok Nabi khutbah masa hidup Nabi tidak pernah angkat tangan ketika khutbah Jumaat dalam khutbah yang kedua. Nabi tidak pernah angkat tangan. Hang pi buat benda yang Nabi tak buat. Hadis ini tuan-tuan boleh rujuk di dalam bahas, bawa di sana huraian yang panjang jilid 222. Maksudnya siapa angkat jilid 3 muka itu menunjukkan sunat diangkat sebahagian kata. Lain kata, adakah hadis yang kata Nabi angkat ataupun Nabi suruh makmum angkat? Tidak ada, tak payah angkat. Sebahagian kata macam tuan tanya 3 ustaz nanti mai. 3 ustaz, 3 jawapan nanti mai. Yang pentingnya siapa? Ustaz hak paling besar ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana Nabi tunjuk, kita ikut. Tentu betul. Macam hadis yang kita baca mula tadi, Al-Bara' bin Azib. Wa bin nabiyik. Dia ubah wa Nabi potong tu. Nabi kata la wa bin nabiyik. Nabi kata sebut wa bin nabiyik, sebab itu yang aku ajar. Jangan yang aku ajar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kata Imam Nawawi dalam wallahu alam. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 14. Jilid 14. Muka surat 37. Muka surat 37. Bab ma jaa fil ayyi. Itu bab yang datang pada menyatakan sedikit cakap. Islam dia suka orang yang tak cakap banyak. Islam tak suka orang yang kaki gelembong. Tahu kaki gelembong? Orang Kedah kata gelembong juga. Kaki gelembong, kaki bom. Dia nak bersembang tapi 10 satu ya boleh pakai. 9 lagi bom. Kan? Dekat apa tu? Tajang lah. Bihun sup umak bom. Tu pasal apa panggil bom saya tak tahu. Saya kalau turun mekok ni memang tak pernah miss. Umak bom kita nanti singgah. Bihun sup dia boleh makan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau dia dengar ni saya pergi free. Tolong promosi. Ketahuilah saudaraku, sedikitkan cakap dan tutur kata dengan orang, maka itulah yang disuruh oleh syarak kepada kita. Dia start macam tu. Dia kata kita ni kalau boleh jadi orang yang cakap yang perlu. Jangan duk gelembong. Jangan duk kaki bom orang. Kerana mulut beletiang dan mulut celupak dan mulut hebiang itu selalu salah pada cakap. Bila terlampau celupak, bila hebiang ni apa dia? Hebiang mulut. Jenis cakap macam bertih. Tak berhenti. Ramah terlebih. Hak jenis macam ni dia kata selalu dia lepas cabai Melaka sikit, saja-saja pergi ambil sos cili, tuang sikit, dia mula nak mai. Benda ni yang nak jadi kita berdosa dengan tak pasal. Maka dia kata elakkan benda tu, maka jadilah ia merosakkan dirinya. Banyak cakap, banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, kita merosakkan diri kita. Tak pasal-pasal kita kena pergi neraka. Begitu. Adapun orang yang tidak celupak mulut, selalu selamat lidahnya daripada mengeluarkan yang salah daripada perkataan. Orang yang tak celupak, yang tak rabung, tak tentu tempat ni, dia biasanya selamat. Biasanya dia selamat.
Maka jarang kali jadi daripadanya umpat atau acum ataupun apa-apa kata yang busuk. Kalau dia jenis orang tak cakap banyak, dia selamat daripada dosa mengumpat, daripada dosa mengacum, ataupun daripada apa dosa yang berpunca daripada mulut, sebab dia kurang bercakap. Begitu. Maka jadilah tertutup dirinya daripada beberapa kesalahan. Dia selamat daripada buat mistik, selamat daripada buat silap. Dan tiada orang yang suka bersifat dengan yang demikian itu. Cuma Syekh Idris Al-Marbawi kata apa? Tak ramai orang macam ni. Hak ramai ni kaki cong. Hak jenis tak cakap banyak, cakap hak mana perlu ni tak ramai. Dalam 10 orang ada seorang, dalam 100 orang ada 5 orang. Hak jenis mulut tak ramah ni sikit aja. Hak banyak ni dia start bercakap, mula ada 3, lepas tu dia main 5, lepas tu dia main 15, lepas tu pakai main lengkong. Pasal apa? Tukang karut duk ada tengah. Yang ni. Melainkan dia kata orang yang sempurna iman. Biasanya orang yang iman bagus, dia tahu banyak cakap banyak salah, so dia pilih untuk tak cakap banyak. Cantik. Maka itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-haya wal-'ay syu'batani min al-iman wal-badha' wal-bayan syu'batani min an-nifaq. Itu hadis diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Umamah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata malu dan tidak celupak mulut itu 2 potong daripada iman. Orang yang ada malu dengan orang yang tak cakap banyak, ini tanda orang beriman, Nabi kata. Dan lucah dan banyak bercakap itu 2 potong daripada sifat nifak. Jenis mulut suka mencarut, suka cakap lucah, ini ciri-ciri nifak, Nabi kata. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Tajuk baru, bab ma jaa fi inna minal bayani sihra, inna minal bayani sihra. Itu bab yang datang pada menyatakan bahawasanya satu macam daripada nyata dan terang cakap itu semacam sihir. Nabi kata orang yang Allah bagi dekat dia ni gifted, satu anugerah Tuhan bagi kat dia. Dia bila dia bercakap, bila dia buat public speaking, perkataan yang dia sebut ni jelas, clear, lawah di telinga orang dan orang faham mudah. Ada manusia Allah bagi kat dia benda ni. Bila dia bangun berdiri depan orang, bila dia bercakap, orang hak marah kat dia pun 10 minit dengar dia cakap, angkat ibu jari. Dah okey bah. 10 minit ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata pandai bercakap ini, pandai memberi penerangan ini, jelas apabila membuat penjelasan ini di antara jenis sihir. Dia macam boleh pukau orang. Daripada tak suka, orang boleh suka ke dia. Nabi beritahu, ketahuilah saudaraku, bercakap itu pun satu habuan, satu kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua orang, tuan-tuan. Kita semua dulu masuk sekolah. Di kalangan kita ni ada yang sampai ke maktab, sampai ke institusi pengajian tinggi, sampai ke university, ada yang pergi buat further study, sampai buat master's degree, ada yang sampai PhD dan sebagainya. Kita telah melalui proses-proses itu dan kita telah menjumpai ramai guru. Daripada kita sekolah rendah, sampai kita sekolah menengah, sampai kita masuk institusi pengajian tinggi, kita dah jumpa ni berapa ramai guru. Dalam ramai-ramai itu ada sebahagian yang kita betul-betul tertarik dengan dia, kita idolize dia, dia besar dalam hati kita. Tapi ada sebahagian cakap tak apa benda pun tak tahu.
Pasal apa jadi macam tu tuan-tuan? Pasal pandai bercakap itu anugerah Allah. Ada orang jadi cikgu tapi tak pandai. Pula pergi jadi cikgu matematik, dia terang budak tak faham. Bukan 5 orang tak faham, satu kelas tak faham. Dia terang ni duk tunjuk ni, terang tunjuk tanya faham ke tak, semua kat tunduk. Tak wani nak angkat muka, takut dia gamit mai suruh buat di papan hitam. Pasal apa? Pasal semua tak faham. Dia kata ni, kamu faham ke tak ni? Pakat duk gelintir buku hadut dah depan ni, pakat duk gelintir sampai terperonyok ni. Pasal tak berani tengok dia. Pasal apa? Pasal tak faham. Dia kata, kamu sengap macam ni, kamu faham ke tak ni? Saya duk terang ni, tak bunyi suara. 35 orang dalam kelas tak bunyi suara. Dia panggil, Ismail, mai depan. Ni, kamu selesaikan benda ni. Pi berdiri, duk pegang kapung tu, daripada kapung panjang sampai tinggi kecil. Duk pegang, nak jawab tak boleh, nak buat tak boleh. Duk perlai kapung ni sampai tinggi besar ujung jari ya. Habis sebatang kapung tu duk gelintir. Tak boleh jawab. Dia kata, kamu faham ke tak? Tak faham cikgu. Saya tanya tadi, awak tak abang kata tak faham. Bebai cikgu ni, kapung baling, duster baling, apa semua baling. Apalah kamu ni macam ni, penat saya mengajar. Mau pula cikgu perempuan mengajar matematik, bebai keluar kelas macam kawat askar ni, marah pasal budak tak faham. Pelajaran yang sama, tukang cikgu lain, mai satu cikgu ni pula, dia mengajar, dia ajar simple kepada budak-budak, terus faham. Dan yang pergi jadi faham, yang pergi jadi tak faham ni pasal apa? Pasal kemahiran memberi penerangan itu. Kemahiran itu skill. Itu skill. Itu kemahiran. Benda yang sama. Ilmu matematik yang sama. Yang dia ni ajar, budak tak faham sampai dia bebai-bebai, mai cikgu seorang lagi mengajar sikit aja, budak faham. Nampak tak tuan-tuan? Ini yang dia nak beritahu kat kita ni. Dia kata apa? Dia kata pandainya bercakap dan memberi penerangan itu satu habuan, satu kurnia daripada Allah kepada seseorang. Begitu. Kerana setengah orang itu pandai dan bijak berkata-kata, sekiranya ia memuji orang, sangatlah terang, sangatlah nyata cakapnya itu pada orang yang mendengarnya. Itu dia. Zaman Arab Jahiliyah dulu, di antara sebab kenapa Allah turunkan mukjizat besar kepada Nabi Muhammad itu ialah Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat paling besar Allah anugerah dekat Nabi Muhammad. Pasal apa? Pasal zaman itu, zaman Arab Jahiliyah itu zaman mengagung-agungkan sastra Arab. Sehingga ke sastrawan yang ada nama ni kaya raya. Kalau satu orang tak suka dekat satu orang, dia bayar duit dekat sastrawan ini. Hang buat satu syair nak menjatuhkan musuh dia ni. Dia ni buat syair ni, dia pergi baca syair dia ni di tepi Kaabah. Bacaan syair dia tu boleh menyebabkan orang yang dengar ni suka ataupun benci dekat orang yang dia tulis dalam syair tu. Powernya sastrawan dan sastra Arab pada masa itu. Kalau dia dengan kawan ni ada hal bermusuh dari segi politik dan sebagainya, dia pergi upah kawan ni, tulis syair, syair tu digantung di dinding Kaabah dan dia baca syair tu. Dia baca syair tu, orang yang dengar ni macam terpukau. Kalau syair tu nak mengajak orang suruh suka dekat dia ni, orang yang dengar terus jadi suka. Kalau syair tu nak mengajak orang benci dekat dia ni, orang yang dengar terus jadi benci. Maka Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam masyarakat Arab Jahiliyah pada masa itu, dan Allah hantar Quran kepada Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran, sastrawan Arab jadi terbungkam. Oi, depa kata, ini bukan karangan manusia biasa. Ini mesti mai daripada satu kuasa yang luar biasa.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka jadi suka hati orang yang mendengar cakapnya itu, dan jikalau dia menuturkan kepada mengeji, maka sudah jadi terang dan nyata cakapnya itu pada orang yang mendengar itu dengan sebenak-benak keji. Kalau dia puji orang pun, orang semua jadi suka dekat orang yang dia puji. Kalau dia keji satu orang pun, orang jadi tak suka dekat orang yang orang bercakap ni keji. Powernya bahasa dan penjelasan yang dibuat oleh orang ini. Allah yang bagi anugerah kepada orang ini sehingga dia mampu bercakap dan memukau orang yang mendengar ni. Maka sudahlah jadi benci orang yang mendengarnya, dan maulah orang menjauhkan diri daripada orang tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka yang demikian itu, yakni cakap orang yang begitu boleh dikatakan semacam sihir juga. Dia kata cakap ni macam satu sihir, macam satu spell, orang putih kata. Dia boleh pukau orang, bagi orang turut dia, kerana boleh jadi mudah cenderung hati orang dengan sebabnya itu, seperti mana sihir dia ke atas orang ni. Maka itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ibni Umar anna rajulain qadima fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa khataba fa ajiba an-nasu min kalamihima. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada dua laki-laki. Satu nama dia Az-Zabraqan bin Badar, dan satu lagi nama dia Amru bin Al-Ahim. Dua-dua ni mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkhutbah kedua mereka ini di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang kemudian daripada seorang. Ni macam hari ni, zaman lah ni kita kata apa, satu kaki ada jual ubat pasal malam. Oh, jangan buat pasal tuan-tuan. Dia buka beg Jasbon dia tu, dia start duk cerita. Kita lalu mula tengok orang duk rumun ramai. Ni apa benda, bagi slow berjalan. Dengar sikit, dengar berhenti tentu. Pakai bini jalan seorang dah pergi depan. Kita dah sangkut tentu. Daripada 5 orang jadi 10 orang, jadi 15 orang, tak pasal-pasal pergi beli ubat siam yang dia mai jual ni. Ubat siam yang dia mai jual ni. Tak pasal-pasal kita pergi beli. Balik-balik makan ubat tu tidak ada doktor tak prescribe ubat tu, semata-mata kerana dia cakap tadi ni, semata-mata kerana tu kita percaya, kata ni ubat ni bagus ni, aku pun memang duk ada ni penyakit dia duk abang ni, kita beli. Balik bismillah dengan selawat apa, lepas masuk dalam mulut. Pagi esok bini bangkit sembahyang subuh, kita tak bangkit. Bini bangkit sembahyang subuh, kita tak bangkit. Pipi tengok muka bengkak pom, dengan air liang keluar bubuih kat mulut tu ni. Bini kata, ya Allah abang, awak ni abang tak tahu. Telefon ambulan, ambil awak pergi hospital, doktor duk cek, doktor tanya, ni suami kak ni ada makan apa-apa ke semalam? Saya tak tahu pula lah, makan nasi adalah last sekali. Ni dia ada makan apa-apa ni, doktor kata ni jadi macam ni, dia ada makan apa-apa. Tak tahu pula lah, tak tahu, balik tengok dalam laci tu dia punya sarang ubat, beli dekat beg Jasbon ni. Yang boleh pergi beli tu pasal apa? Pasal cakap dia, cara dia cakap, cara dia terang tu, tak ingat apa dah, bawa keluar duit beli. Mai zaman lagi barulah ni apa dia pula, jenis direct selling duk mai di rumah ni. Allahu akbar tuan-tuan. Ni hak duk mai ni, direct selling hak duk mai di rumah ni, mai pula adik-adik kita. Allahu akbar. Kalau orang tak kenal senang bi, dia mai dia kata, abang, dia kata boleh tak bagi kat saya 5 minit? Dia kata 5 minit ni nak terang apa? Kita dah aku dah ada dalam rumah, tak mau. Mai ni adik-adik kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panggil masuk, duduk, sembang. Dia kata ni, hampa ada pok gas pakai apa tu? Kepala pakai apa? Kita kata pakai beli tu, dia main sekali lah. Boleh aku pergi tengok Ustaz? Adik-beradik.
Kita apa awak dia ni pi tengok, oh dia kata yang ni bahaya ni, berapa biji dah duk, dia gas dia boleh keluar meletup dalam rumah apa dah, dia kata. Kita pula dengar macam tu, bukan kita takut ke benda tu meletup, kita takut dia bom kita meletup sekejap lagi. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni yang kata direct selling ni pun macam ni juga. Dia duk cerita, dia kata tak apa-apa, saya aku nak masuk balik dalam kereta, bawa keluar satu beg lah dengan kek telur, dengan bunga telur, dengan apa semua dia bawa keluar. Kita kata pi dah RM250 jalan. Darah menitik, tak menitik. Sekali dengan dia langkah keluar, sekali dengan darah kita duk merambu, duk menitik, tak RM250. Bulan ni punya bajet dia lari gelong habis semua. Nampak tuan? Cakap dia tu, kita jadi susah. Kita memang hati ni memang tak mau ambil, tapi dia duk pelemah kita, pelemah RM250. Bukan pasal nak beli, pasal nak pergi dia balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat yang buat direct selling, jangan marah saya. Gitu. Baik, dia kata maka perkenan orang-orang yang mendengar kalam keduanya oleh terang yang dan nyata apa yang dikeluarkannya itu. Ni dua orang hak mai jumpa Nabi ni. Dua orang yang dia kata seorang nama Az-Zabraqan dan seorang lagi nama Amru ni. Nabi pun depa mai, depa jumpa Nabi, depa pergi buat cakap pandai depan Nabi. Kita tuan-tuan, kita ni kalau kita tahu ni kawan ni satu tok guru, kita tak cakap pandai lah, kita respect kat dia. Ni saya kalau duduk mengajar malam ni, tuan-tuan nampak Dr. Aziz Hanafi duduk dalam tu, tak boleh mengajar, mujur dia tak main. Kalau dia main, dia duduk penjuru tu, saya nampak dia jadi kacau habis. Saya dah mengaji kat dia dulu, dia mengajar siasah syar'iyah dulu. Satu ni yang kata tok guru kita Dr. Aziz Hanafi ni, tu alim, satu orang yang alim. Dia PhD terbaik di Universiti Al-Azhar, berbanding dengan pelajar-pelajar daripada negeri Arab dan sebagainya yang buat PhD sama dengan dia dapat pelajar terbaik peringkat PhD. Ni tok guru kita Al-Fadil yang berbahagia, Dr. Aziz Hanafi ni hebat tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bila nampak dia, respect kita tu, jadi kita tak boleh cakap lah. Dua orang ni, Az-Zabraqan dengan Amru bin Al-Ahim ini, mai jumpa Nabi, mai duk bercakap pandai di depan Nabi. Masya Allah. Nabi tuan-tuan, dia mai depan Nabi, dia bercakap, maka perkenan orang-orang yang mendengar kalam kedua mereka itu kerana terang dan nyata apa yang dikeluarkannya. Apabila dilihat Nabi SAW akan orang-orang perkenan itu, maka Nabi bersabda, Nabi itu ada. Nabi tengok orang ni pakat terpengaruh habislah dengan dua ni. Nabi kata apa? Faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna minal bayani sihran atau inna ba'dal bayani sihrun. Nabi kata begitu. Nabi beralih kepada sahabat-sahabat lain yang ada, maka Nabi bersabda bahawasanya satu bahagian daripada terang dan nyata kalam bercakap itu adalah sihir. Nabi kata, oh, dia punya ayat dia power betul, macam sihir, memukau orang yang dengar. Dan sabda Nabi bahawasanya setengah daripada keterangan cakap itu seumpama sihir, ataupun hampir-hampir dia macam sihir, oleh lekas cenderung hati orang memperkenankannya. Kerana dia pandai cakap tu, orang setuju dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ammar dan Ibni Mas'ud dan Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhum ajma'in. Katanya lagi, itu hadis hasan lagi sahih. Termasuk tajuk baru, bab fit tawadhu', itu bab yang datang pada menyatakan tawadhu'. Tawadhu' ni maksud dia apa? Merendah diri. Saya gezet kuliah pada bulan 11 hari itu, cerita pasal Erdogan, kan?
Tak ingat pun anggur bila kata ingat nak. Kesian lah ni kawan aduk mengajar ni kan. Kan? Kita gazet cerita pasal Erdogan. Erdogan dulu Perdana Menteri Turki. Baru ni pilihan raya dia bertanding presiden. Menang. Pasal apa? Pasal dia hero rakyat. Dia hero rakyat. Bahkan dia hero dunia Islam hari ini tuan-tuan. Erdogan ni dia bukan sahaja hero di hati rakyat Turki. Hari ini dia sudah menjadi hero kepada dunia Islam. The only leader Islam dalam dunia yang berani bercakap apa yang dia ingat nak cakap. Baru ni bukan dia saja, Menteri Luar dia pun berani. Baru 3 hari lepas, Menteri Luar dia berani. Dia bercakap mencanggah arus. Arus duk mai ikut ni, dia bercakap ikut ni. Dia kata apa? Dia kata, duk kata orang Islam, dunia Islam membelah militan. Militan apa benda? Dia kata, ni Menteri Luar dia. Cengih macam dia juga. Dia kata apa? Apa salah negara Islam? Apa salah orang Islam? Dia kata bapa militan ni duk ada tu, Israel tu. Bapa militan. Dia bukan sahaja bunuh musuh dia, dia bunuh perempuan, dia bunuh orang tua-tua, dia bunuh kanak-kanak. Depa ni lagi teruk punya militan. Dia kata, dia bercakap. Kita dengar ni pun berkesot tempat duduk. Tu semangat sekali. Pasal apa? Pasal kita mengharapkan ada pemimpin macam ni untuk nak tolong voice out, untuk nak tolong bercakap on behalf bagi pihak orang Islam yang duk jadi orang salah semata-mata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam orang duk kata, kita tak sokong depa yang pergi duk bunuh orang, kita tak sokong. Tapi macam mana orang Islam boleh bersabar kalau sekiranya Nabi kita dihina sebegitu rupa? Kita tak suruh orang pergi masuk dalam pejabat ni, pergi tembak orang. Kita pun tak mau benda tu. Tak elok. Pasal dia membawa image buruk kepada Islam. Tetapi dia satu pihak yang lain, mereka bukan sahaja menghina kita, mereka menghina Nabi kita. Itu marah tu. Marah hati tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Erdogan bangkit sebagai hero kepada negara-negara Islam. Masya Allah tuan-tuan. Dan dia satu orang yang tawaduk. Saya cerita bulan 11 hari tu apa dia? Lepas sembahyang Jumaat keluar, dia pergi dekat meja orang jual cucuk ni. Dia bayang satu meja, dia tunggu tu. Orang lalu dia bagi. Dia bagi cucuk. Dia kata dia kenuri hari tu. Rakyat ni tak tahu nak abang. Bukan masalah cucuk tu berapa dek sangat harga cucuk tu, tapi dia pun tak tahu nak abang. There is no words to say. Tak ada perkataan nak kata. Dia pun tak pernah jumpa satu Perdana Menteri, satu Presiden yang boleh turun pergi rapat macam tu sampai rakyat rasa macam dia adalah mereka. Tuan-tuan, yang kata Erdogan, kemarin dulu dia buat satu benda pula lagi. Dia turunkan gambar Mustafa Kamal Atatürk. Kemarin dulu. Turki yang telah disekularkan oleh Mustafa Kamal Atatürk. Dia perancang habis Islam dalam Turki. Dan dia diberi satu gelaran apa? Bapa kemodenan Turki. Erdogan, dia buat satu langkah yang berani. Satu ikon bagi masyarakat Turki. Sedangkan ini orang bertanggungjawab dan mesti jawab di depan Allah kerana dia hancurkan Islam di bumi Turki. Dia pada junjung dia mai dekat Erdogan, dia buat turun gambar Atatürk. Dia gantikan dengan gambar Muhammad Al-Fatih. Dia letak gambar baru, satu Syekh Serban. Ni dia kata orang yang patut kita jadikan ikon negara kita. Oleh kerana yang buat itu Erdogan, rakyat boleh terima. Pasal apa? Pasal dia buktikan dulu betapa tawaduknya kepada rakyat ni semua. Bila dia buat perubahan, rakyat tak terkejut, rakyat boleh terima. Pasal apa? Pasal dia telah membuktikan dia bagus, dia seorang pemimpin yang bagus. Tak ada kalau tuan-tuan nak buat turun gambar Atatürk ni,
tuan-tuan, mati syahid tuan-tuan. Tapi dia buktikan dulu dia bagus. Bila dia buat benda tu, tak ada bantahan. Tak ada bantahan. Muhammad Al-Fatih ni siapa dia tuan-tuan? Ni yang menjadi ikon baru kepada kerajaan Erdogan Turki. Siapa Muhammad Al-Fatih ni? Beranak tahun 1432 Masihi. Lah ni 2015. Dia beranak 1432 Masihi. Lama dah. Ratus tahun dulu. Dia mati tahun 1481. Mati muda. Muhammad Al-Fatih ni mati muda. Mati umur 49. Sudah mati. Pernah menjadi pemerintah kepada kerajaan Islam Osmani Turki. Pernah menjadi pemerintah. Tentera yang dia bawa pergi masuk ke dalam Turki ini, masa tu orang panggil Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih bawa tentera masuk ke Konstantinopel. Konstantin ini yang pada masa itu di bawah Empire Rome Byzantine. Dia bawa tentera dia masuk pi. Ketika dia memimpin tentera masuk ke Konstantinopel ini, umur dia baru 21. Dia pimpin tentera. Muhammad Al-Fatih ini, dia satu orang yang pakar dalam bidang militeri, ketenteraan. Dia pakar dalam bidang militeri, dalam bidang sains, dan dalam bidang matematik. Pakar. Dia satu orang yang dicatatkan sebagai alim bahasa. Dia ada 6 bahasa dunia yang dia kuasai sepenuhnya. Bukan macam kita. Kita boleh cakap Indo ni, tak, itu bukan pakar yang tu. Ni dia menguasai 6 bahasa dunia. Bahasa Turki sendiri, bahasa Arab, bahasa Parsi, bahasa Latin, bahasa Hebrew, bahasa Greek. Bukan Greek Perak, bahasa Greek. Tamadun dunia dulu ni. Tu bukan habaq juga. Dia pernah main Greek kan? Bukan. Ini bahasa Greek, bahasa dunia. Muhammad Al-Fatih ini satu orang yang sangat religious. Religious ni maksud dia apa? Beragama. Orang kata rajul dini, satu orang laki-laki yang beragama. Muhammad Al-Fatih ini bukan sahaja satu sosok tubuh yang beragama, yang religious, bahkan dia satu orang yang sangat tawaduk. Ini yang tajuk ni. Dia satu orang yang sangat tawaduk. Tuan-tuan, sehingga dicatatkan cerita tentang Muhammad Al-Fatih ni, daripada hari dia aqil baligh, dia tidak pernah tinggal sembahyang fardu, dia tidak pernah tinggal sembahyang sunat rawatib, qabliyah ba'diyah, dia tidak pernah tinggal tahajud daripada umur dia aqil baligh sampai hari mati umur 49. Masya Allah tuan-tuan. It is not easy untuk nak jadikan benda tu darah daging kita. It's not easy. Tentera dia, tu cerita dia. Tentera dia ni yang dia bawa masa nak masuk ke Konstantinopel, yang berakhir dengan dia berjaya menguasai Konstantin ini. Tentera dia ni adalah tentera yang tidak pernah tinggal salat fardu. Tentera dia yang ikut dia pergi perang ni adalah tentera yang tidak pernah tinggal salat fardu. Dan separuh daripada tenteranya tidak pernah tinggal tahajud. Benda ni ada dalam catatan tentang Muhammad Al-Fatih ini. Amat mengejutkan. Tak apa tuan-tuan saya cerita benda ni dulu. Dia tak ada dalam kitab ni. Saya ni kata apa dia ni keluar tajuk dah, apa duk cerita pasal Nabi, lepas pergi ke Turki pula. Yang amat memeranjatkan tuan-tuan, Nabi SAW pernah sebut semasa hayat Nabi. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW kata,
la tuftahannal Qustantiniyah wala ni'mal amir amiruhum wala ni'mal jaysh dhalikal jaysh. Hadis Bukhari. Nabi SAW kata, pasti Al-Qustantiniyah, Konstantinopel akan dibuka. Nabi kata. Perkataan yang Nabi guna, la tuftahanna, lam itu lam sumpah. Nabi kata pasti Konstantinopel yang pada masa itu di bawah kekuasaan Rom. Nabi kata pasti Konstantinopel ini akan dibuka. Dibuka maksudnya apa? Dibuka oleh Islam. Wala ni'mal amir amiruhum. Nabi kata, dan sebaik-baik amir ataupun ketua adalah ketua yang memimpin tentera untuk buka Konstantinopel. Wala ni'mal jaysh dhalikal jaysh. Nabi kata, dan sebaik-baik tentera adalah tentera itu, tentera yang dipimpin oleh sebaik-baik amir, sebaik-baik pemimpin ini. Nabi pernah sebut benda tu. Zaman Nabi sebut, sahabat tak tahu siapa ni yang Nabi maksudkan akan menjadi hero yang boleh pimpin tentera yang baik. Dia pun pemimpin yang baik, memimpin tentera yang baik, boleh membuka Konstantin. Siapa ni? Orang tak tahu. Mai zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa dia ni? Lepas Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Lepas itu Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama bagi kerajaan Bani Umayyah. Mai zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa dia Abu Ayyub Al-Ansari ni tuan-tuan? Sampai hari ni kalau tuan-tuan pergi Madinah, arah kiblat Masjid Nabawi tu, arah mihrab tu, imam tu, depan tu ada satu jalan, dia panggil Syari' Abu Ayyub Al-Ansari. Jalan Abu Ayyub Al-Ansari. Nama dia ni. Siapa dia ni? Oh tuan-tuan, sahabat Nabi yang sangat hebat. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, orang Madinah ni pakat nandak Nabi mai tidur di rumah mereka. Orang ni mai dekat dengan Nabi semawa, ya Rasulullah tidurlah di rumah saya. Dia ni mai jumpa semawa. Nabi tak tahu nak buat keputusan. Nabi kata, aku serah kepada unta aku. Mana di tempat dia pergi, di situ aku tidur. Unta Nabi berjalan-jalan, pergi duduk dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Allah pilih dia. Dalam satu cerita kata apa? Nabi SAW pergi tidur di rumah dia. Rumah Abu Ayyub dua tingkat. Nabi duduk di bawah, Abu Ayyub duduk di atas. Satu hari, isteri Abu Ayyub ni, Ummu Ayyub, bagi tumpah ayam di tingkat atas tu. Bagi tumpah ayam. Ketang dia ni, takut ayam tu menitik pergi kena Nabi. Nabi duduk tidur di bawah. Duduk cari tengok nak lap ni, tak ada benda. Melainkan yang ada, kain setera. Yang cukup mahal yang dia beli pada masa tu. Demi kerana tak mau bagi ayam tu menitik atas Nabi, isteri Abu Ayyub Al-Ansari ambil kain setera tu, lap ayam yang tumpah ni. Demi nak menjaga Nabi SAW. Hebat tak hebat Abu Ayyub Al-Ansari? Cukup hebat. Abu Ayyub Al-Ansari ini, dia pergi jumpa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia bagi idea ni. Dia kata, ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah, aku dah ingat lagi ni hadis hak Nabi kata ni, la tuftahannal Qustantiniyah ni, Konstantinopel ni akan dibuka oleh satu amir, yang amir itu amir hebat, yang membawa tentera yang hebat. Jomlah kita pergi buat benda ni. Abu Ayyub Al-Ansari cadangkan, dan Muawiyah kata okey. Muawiyah hantar Abu Ayyub Al-Ansari dengan anak dia Yazid bin Muawiyah, yang kemudiannya menjadi khalifah kedua bagi kerajaan Bani Umayyah. Itu ambil sejarah Islam kan dulu, ambil tapi terlupa dah. Yazid bin Muawiyah dihantar oleh bapa dia Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Abu Ayyub Al-Ansari untuk pergi ke Konstantinopel. Pada masa itu Abu Ayyub Al-Ansari umur sudah 80 tahun.
Abu Ayyub Al-Ansari start daripada perang Badar sehinggalah siri-siri peperangan zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman, zaman Ali. Dia tidak pernah miss satu perang pun. Masya Allah tuan-tuan. Takat tu kalau kita tutup kitab balik pun tak apa dah. Puas hati dah tuan-tuan, tahu dah Abu Ayyub Al-Ansari ni orang dia hebat macam mana. Umur 80 dia boleh bagi cadangan dekat Muawiyah nak pi ke Konstantinopel, ke Istanbul, ke Turki tu, daripada Madinah nak pi Turki, nak pi perang, nak pi takluk Konstantinopel. Muawiyah bagi pi. Sampai di sana dia umur 80 tuan-tuan. Nabi pun 63 saja sudah wafat, dia sudah 80. Semangat kuat. Ada satu sahabat dia ikut kuliah saya di sebelah seberang, sebelah Penang, sebelah dia sini aja dia tak mai. Bongkok 90 darjah dengan tungkat rotan ke tungkat buluh satu dia bawa 90 degree bongkok. Kita cuti bulan 12 tak ada kuliah ni, nak start bulan 1 dia duduk kalut dekat kawan dia duduk tumpang main mengaji ni. Hang telefon tanya, ustaz start dah lagi kuliah, ustaz start dah lagi kuliah. Kawan ni pun telefon, ustaz minta maaf ustaz, dia kata ni Pak Haji kita ni dia kacau saya, dia duduk tanya. Tuan-tuan, saya kalau tengok dia, saya bongkok pergi salam umur sampai bongkok macam tu, dia nak mengaji tuan-tuan. Kita pokok hujan sikit tak main lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni yang kata Abu Ayyub Al-Ansari, sampai dah dekat dengan Konstantinopel, dah sampai dah, dia sakit. Dalam sakit itu dia pesan dekat tentera hak duk ada ni, dia kata menang kalah itu perkara kedua, aku dah sampai di sini, apa pun jadi dekat aku, kalau aku mati pi tanam aku dekat kubu Konstantinopel tu. Tujuan dia apa tuan-tuan? Dalam buku sejarah kata dia nak injek semangat masuk dalam diri tentera-tentera hak muda ni. Aku umur 80, aku mai dah di sini, ni aku sakit, anything happen to me, kalau dalam bahasa orang putihnya, apa-apa pun jadi ke aku, kalau aku mati, aku mau hampa rapat pi ke kota Konstantinopel ini, tanam aku dekat kubur mereka. Dengan kehendak Allah mati Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang hebat ini, dan mereka rapat pi dan mereka tanam mayat dia di sana. Okay, itu cerita Abu Ayyub Al-Ansari. Dia kata apa dekat mereka? Mereka kata, awak pasal apa yang suruh pi tanam di sana? Dia kata, pasal aku duk ingat hadis Nabi tadi, la tuftahannal Qustantiniyah wa la ni'mal amiruhum wa la ni'mal jaysh dhalikal jaysh. Aku duk ingat hadis tu, Nabi sebut, aku dengar Nabi kata Konstantinopel akan dibuka dan pemimpin yang membawa tentera pi ini pemimpin paling baik dan dia membawa tentera yang baik. Kalau aku tak berjaya tengok benda ni, aku nak mayat aku ditanam di kubur itu, aku nak dengar bunyi deram kuda yang mai esok ni. Tuan-tuan, ni kita dengar ni pun menyawa pun nanti tak lu pergi habis cerita baru aku nak menyawa. Dengar ni semangat yang ada kepada satu orang manusia yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Hebat tuan-tuan. Dia ditanam di sana. Bila mai cerita Muhammad Al-Fatih, dia kata dia ni lupa tajuk dah ni, dia pergi main buat. Tadi dia abang Muhammad Al-Fatih ni tu pergi jadi Abu Ayyub Al-Ansari, dia ni hak mana satu dia nak abang. Dah, dia kena cerita yang tu dulu. Bila mai Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih menjadikan Abu Ayyub Al-Ansari sebagai ikon perjuangan dia. Dia jadikan Abu Ayyub Al-Ansari sebagai ikon perjuangan dia. Muhammad Al-Fatih, dia bawa pasukan tentera dan dia bagi tahu dekat pasukan tentera dia, dia kata ini adalah mission yang belum komplit, yang belum disempurnakan. Kita kena sempurnakan kerja ni. Satu, pasal Nabi sudah sebut
Kata Konstantinopel akan dibuka oleh tentera Islam, sebaik-baik tentera dan sebaik-baik pemimpin. Dan Abu Ayyub Al-Ansari sudah tunjuk dia nak buat benda ni. Tanggungjawab kita kena bagi jadi benda ni. Muhammad Al-Fatih bawa pasukan tentera dia. Yang kita sebut tadi, pasukan tentera tu pun setengah tidak pernah tinggal tahajud ni. Dia bawa mereka ni semua pergi sampai di sana. Berdasarkan kepada catatan tangan Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Dia tulis, tuan-tuan. Macam kita duk tulis diary ni. Dia tulis. Dan hari ni ada orang pergi buat PhD tentang kajian kerajaan Osmaniyah Turki. Dia pergi bongkang ambil balik kitab tulis tangan Muhammad Al-Fatih ni. Orang tulis balik benda ni. Berdasarkan catatan tangan Sultan Muhammad Al-Fatih ini, dia tulis berjayanya mereka menawan Konstantinopel ini dan mereka berkemah di sana. Dan dia ubah nama Konstantinopel ini kepada Islambol. Bukan Istanbul, Islambol. Maksudnya apa? Islam menyeluruh, maksud dia. Dia ubah nama daripada Konstantinopel menjadi Islambol. Islam menyeluruh, dia bubuh nama tu. Dan dia pergi tidur di satu tempat. Ini catatan tangan dia. Dia kata dia mimpi Abu Ayyub Al-Ansari mai jumpa dia. Dan Abu Ayyub Al-Ansari bagi tahu dekat dia di mana tempat sebenar kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Dia mimpi. Tuan-tuan, daripada akil baligh tidak pernah tinggal tahajud. Sembahyang fardu tak tinggal biasa, tuan-tuan. Rawatib tidak pernah tinggal pun kita dah seraya dah. Tahajud tidak pernah tinggal. Dia mimpi, insya-Allah mimpi dia benar. Tunjuk tempat. Dalam mimpi itu, ini catatan tangan dia. Dia mimpi dan dia kata Abu Ayyub Al-Ansari bagi tahu tang mana. Dia pi minta izin, akhirnya korek. 3 kaki korek, jumpa sekujur tubuh Abu Ayyub Al-Ansari. Sudah ratus tahun dikebumikan. Mayat dia segar bugar, masih intact lagi. Orang putih kata intact. Intact ni maksudnya tubuh duk pejai lagi. Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai dekat tu catatan tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dekat tu. Ada sambung cerita tu bukan daripada catatan tangan dia. Yang ni siapa sambung tak tahu. Dia mai pula cerita kata tentera yang dia pimpin beratok picum kaki Abu Ayyub Al-Ansari. Ini bukan catatan tangan Muhammad Al-Fatih, tetapi sangat masyhur. Tuan-tuan buka dalam buku cerita tentang kerajaan Osmaniyah, tentang Muhammad Al-Fatih, cerita ni keluar. Tapi cerita ni tidak boleh dibuktikan kesahihan dia sebab tidak ada dalam catatan Muhammad Al-Fatih sendiri. Tapi cerita ni sangat masyhur. Wallahu a'lam, betul tak betul. Katanya tentera beratok mengambil gilang pergi duk cium kaki Abu Ayyub Al-Ansari. Bila habis tentera dia pula nak pergi cium. Ni cerita. Jangan buat serius sangat. Ni cerita saja. Ni bukan hadis, bukan catatan tangan Muhammad Al-Fatih. Cerita saja. Sangat masyhur cerita ni. Bila sampai turn Muhammad Al-Fatih, dia nak pergi cium kaki Abu Ayyub Al-Ansari ni, tiba-tiba kaki tu tarik. Bergerak tarik. Tak bagi dia cium. Cerita sudah main macam tu. Wallahu a'lam, tidak ada sabitan kepada cerita ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu cerita tentang Muhammad Al-Fatih, satu orang pemimpin hebat. Rupa-rupanya hak Nabi sebut tu kata Konstantinopel akan dibuka oleh siapa? Oleh orang Islam. Siapa yang memimpin? Yang memimpin itu amiruhum, la ni'mal amir amiruhum. Pemimpin mereka adalah pemimpin yang terbaik, dan tentera mereka adalah tentera yang terbaik. Rupa-rupanya merujuk kepada Muhammad Al-Fatih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baru nak baca tajuk tawaduk ni.
Tu dia tuan-tuan, baru kita nampak yang kata tawaduk ni dia kena pi sampai tangga tu. Takat-takat jumpa assalamualaikum buat tunduk ni semua tak mau. Ini semua ni akai kucing semua ni tak boleh pakai. Betul punya cerita ni orang tawaduk ni. Dia kata apa? Bab fit tawaduk. Ketahuilah saudaraku, merendah diri itu satu sifat orang baik-baik. Iaitu menurut yang hak. Yang kata tawaduk itu ialah dia tunduk menurut perkara hak dan tidak mau membawa apa-apa hukum biar dihukum oleh hakim. Yang kata orang yang tawaduk ini tidak ada besar diri. Itu yang kata tawaduk, tidak ada besar diri. Apa-apa jadi pun bukan dia yang akan menjatuhkan hukum. Bawa pergi dekat hakim jatuhkan hukum. Kita selalu kita jatuh hukum. Termarah dekat orang, kita jatuh hukum. Aku nak pukul dia, kita pergi pukul. Kita selalu tidak merujuk kepada hakim. Kita selalu kita buat keputusan. Itu menunjuk kata kita ni selfish. Menunjuk kata kita ni besar diri. Sedangkan tawaduk tidak boleh macam tu. Dia kata dan kata qil, dan ada satu pendapat kata tawaduk itu adalah merendah diri dan tidak memandangkan diri itu berkelebihan daripada orang lain. Yang kata tawaduk itu apa dia? Dia sentiasa rasa dia ni tak ada apa. Dia tak pernah rasa kata dia yang lebih. Itu tawaduk. Kita hari ni apa? Kita duk kata kita lebih. Kita duk kata kita betul. Kita duk kata orang tak betul. Kita tidak ada tawaduk. Baik. Dia kata dan yang kata tawaduk itu adalah bersopan santun kepada semua orang. Yang kata tawaduk itu kita sopan dengan semua orang. Kita jumpa orang kita panggil assalamualaikum tuan, apa abang tuan. Kita sopan dengan orang. Dan kata qil dan kata pendapat yang lain lagi, merendah diri itu ialah bersedia untuk menerima yang hak walaupun daripada orang besar, orang tua ataupun orang kecil ataupun orang muda. Kita tak kira. Kalau benda tu betul, walaupun dia budak muda, kita terima. Itu bermakna kita ada tawaduk. Kita tidak ada ego. Kita tidak ada sombong dalam diri kita. Kita dengar betul apa yang dia bagi tahu, kita turut dia. Terima kasih. Ataupun yang dikatakan tawaduk itu kita bersedia untuk menerima pendapat daripada orang yang mulia ataupun daripada orang yang hina. Tak mesti orang yang main tegur kita tutup guru baru kita nak pakai. Anak murid dia pun kalau main habang, kita dengar, kita balik check balik betul. Kita pakai. Tak ada masalah. Kita tak ada rugi tang mana. Kalau kita buat silap, orang tegur kita jawab balik terima kasih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ataupun daripada orang merdeka, ataupun daripada hamba abdi, ataupun daripada laki-laki, ataupun daripada perempuan. Kita boleh dengar apa orang nak abang. Betul tak betul, sekali lagi kita cek. Tapi bila dia mah beritahu, kita willing to listen. Orang putih kata kita ni is a good listener. Kita boleh dengar. Kita suami, di rumah kita ada orang perempuan, ada isteri. Bukan selama-lamanya dia tak betul dah. Ada waktu, ada ketika hak dia kata tu betul. Kita ada ego kita sebagai suami, tapi kalau dia sebut, dia kata abang tak kena aku abang buat macam tu, dia kata. Kita kena bagi ni turun dengar. Okey, tak apa. Terima kasih. Hang beritahu kat aku. Ni kita ada. Dia main baru nak buka mulut dia kata, abang, saya rasa tak betul. Hang tahu apa? Dia buat begitu. Itu dah bunyi satu macam lah. Hang tahu apa? Hang duduk diam-diam boleh lah. Aku tengah hangat ni. Pergi habak lagi tu pula. Kita hangat mandi. Pergi jawab lu tu pula hangat mandi. Kalau ada meja memang kerati terbelah dua. Pasal kita tidak ada tawaduk. Tak ada tawaduk. Kita ego cukup dahsyat. Baik, dia kata dan kata Abu Zaid, selama ada seorang itu menyangka di dalam makhluk itu ada orang yang lebih jahat daripada dia, maka dia orang yang sombong. Selagi mana dia duk berasa kata hak jahat ni orang, hak bodoh ni orang, hak apa ni orang, dia semua bagus, dia sombong. Selama mana dia duk ada ingat macam tu dalam diri dia, aku betul, orang lain tak betul, dia sombong.
Maka tidaklah ia bernama orang yang merendah diri. Orang yang macam tu bukan orang yang rendah diri, bukan orang yang tawaduk. Sebab setengah orang kata kan, kita bila tengok satu orang, kita nampak tak baik ada dekat dia, tuan-tuan, dia kata apa? Cari apa yang baik ada dekat dia. Kita tengok satu orang, kita tu dia ni perongoi apa, cari apa yang baik ada dekat dia. Kalau dalam diri dia ada 100 benda tak baik, takkan tak ada satu yang baik. Cari hak satu tu, jangan duk highlight yang 100 keburukan itu. Macam mana kita duk teropong keburukan orang, macam tu orang teropong keburukan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka merendah diri itu terpuji pada syarak. Dia kata itu bagus, dia kata. Dan sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tak akan kurang harta kita dengan kerana sedekah. Nabi kata duit kita tak akan luar, kita tak akan jadi muflis, kita tak akan jadi miskin kalau kita bersedekah. Nabi kata begitu. Tuan-tuan, kalau jumpa orang hak jenis suka bersedekah ni, dia kaya tuan. Kita tanya mereka balik, mereka kata Allah bagi balik. Kata jangan takut, kita memberi ni Allah akan bagi balik. Dia ada jalan dia nak mai kat kita tu, duit nanti mai. Kadang-kadang dia kata tak sangka mai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nah abang tak erti siapa yang pergi praktis benda ni dan dia dapat apa yang Nabi kata, dia boleh rasa. Tapi susah nak praktis. Pasal manusia duk nampak, kalau dia ada 100, kalau dia bagi 50, dia tinggal 50. 50 ni banyak, mai kok mana? Dia kata ni lagi kurang. Dia duk ingat lagu tu, maka dia tak memberi. Tapi orang yang memberi, dia dah mai satu kelazatan. Dia dah mai satu lazat. Bukan bagi banyak pun, dia bagi sikit-sikit aja. Satu benda Tuhan bagi dekat dia. Dia kata apa? Sedekah itu tidak mengurangkan akan harta. Demikianlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, yakni apabila sedekah akan harta yang ada padamu, nescaya menjadi barakah ia. Dia kata kita bagi sikit daripada apa yang Tuhan bagi kat kita, kita bagi sikit atas jalan sedekah, Tuhan bagi berkat. Berkat ni satu perkataan yang kalau nak buat PhD pun boleh. Berkat aja. Nak cerita tak erti. Duit tak banyak mana tapi cukup, berkat. Duit tak banyak mana tapi tak pernah meminta-minta, berkat. Duit ala kadar saja, anak-anak berjaya, berkat. Duit tak banyak mana tapi alhamdulillah Allah bagi sihat, cukup susah dia dan keluarga dia nak sakit, berkat. Jalan nak jadi kebocoran duit tu tak ada. Kalau anak jadi mengaji tak cerdik, habis duit tuan. Anak mengaji tak cerdik, habis duit. Habis duit dengan macam-macam duk buat ni nak bagi cerdik ni. Tapi dia ni duit tak banyak mana. Anak Masya Allah, Allah bagi dekat dia anak brilian. Keberkatan Allah bagi dekat dia, mesti ada satu benda yang dia buat yang dia dapat keberkatan itu. Adakala nampak zahir dengan mata kepala, disebabkan oleh Allah bukakan dan Allah luahkan jalan datangnya rezeki dia. Ada saja rezeki Tuhan bagi mai. Ada saja. Ni di Kelantan kena banjir rusak ni tuan. Berapa banyak pusat-pusat pengajian ilmu yang ada di Kelantan ni. Di antaranya Dr. Abdul Basit. Tuan boleh tengok blog dia, Facebook dia, Dr. Abu Anas Al-Madani. Dia tuan-tuan daripada bachelor, master's degree sampai PhD di Madinah. Dia PhD dalam bidang syariah.
Masya Allah. Dengan kelulusan yang macam tu ada kat dia, kalau dia nak pergi minta kerja jadi pensyarah universiti mana pun dapat. Pasal dia bukan PhD holder yang tak tahu apa, dia PhD holder yang berilmu. Dia tak malu dengan title doktor dia, pasal memang dia knowledgeable. Tapi dia memilih untuk balik pergi sambung pondok bapa dia di Kelantan. Dia balik, dia kerja pondok. Orang kata kat dia, doktor sayanglah macam ni. Dia kata tak apa, ayah pesan macam ni. Ayah pesan suruh jaga pondok ni. Tak sampai dah berapa lama dah orang duk pergi ulang alik pujuk dia, akhirnya dia setuju juga untuk jadi pensyarah, mengajak dia apakah di Kelantan tu ada satu Kias ke apa, Kias di Kelantan, dia jadi pensyarah sana. Dia pun ada pondok banyak, baru ni kena habis tenggelam sampai pakai bumbung. Ditulis dalam Facebook dia, dalam apa semua, dia kata berapa biji pondok laki-laki berapa banyak yang rosak, pondok perempuan berapa banyak yang rosak. Tuan-tuan berderu-deru orang pakat duk kontak tanya berapa harga satu pondok, pakat nak sponsor, pakat nak tajah berapa harga satu pondok. Sebab orang tahu dia PhD holder daripada Madinah, dia very knowledgeable, dia satu orang yang sangat berilmu. Dan dia mengajak budak-budak tu. Bukan dia buka, nak buat denak, panggil orang main hantar anak. Dia tak pernah ada di pondok. Dia duk ceramah satu dunia ambil duk tidak. Dia ada di situ. Dia ajak budak-budak dia. Allah buka. Bandaru-daru orang pakat pergi bagi duit. Pasal orang tahu dia genuine. Dia betul-betul. Bukan dia nak ambil kesempatan atas duit orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Duit punya cerita ni saya baca di mana baru ni, cerita pasal duit ni pun satu hal juga. Duit ni yang Nabi kata ma naqasat sadaqatun min mal. Duit ni kalau sedekah tak akan kurang, jangan takut. Nabi kata duit punya cerita ni saya jumpa orang putih, orang putih bukan boleh pakai juga, bukan kata semua tak boleh pakai. Dia tulis, dia kata 3 stupid stages of life. Cerita pasal duit ni 3 stupid stages of life. Dalam peringkat hidup kita ni ada 3 peringkat bodoh, dia kata. Peringkat yang stupid, yang bodoh. Satu, dia kata peringkat teenage. Peringkat remaja, umur antara 15 sampai 23. Yang ni dia panggil teenage. Teenage. 15 sampai 23. Zaman ni dia kata have time, have energy, but no money. Masa umur 15 sampai umur 23 ni masa berlambak dah dah. Umur 15 masa cukup banyak dah. Energy, tenaga ni Ustaz kata lah, naik motor bukan naik motor, angkat tayar satu mungkin berdiri atas bangku motor lah, tenaga lah tu, tenaga jenuh, tak payah minum long jack, tenaga dia duduk main macam tu, bukan? Ini dia kata peringkat pertama dalam hidup manusia, peringkat teenage, peringkat remaja 15 sampai 23. Masa ni masa have time, masa ada, energy ada, tenaga ada, no money, duit tak ada. Ini yang masalah. Dia main peringkat kedua, dia panggil working age. Working age, umur 24 sampai 56 ataupun sampai 60. Dulu 55, pencen 55, lepas tu penaik 56, pencen 56, dan penaik 60. Jadi working age 24 sampai 60 kita kata. Masa tu have money, duit ada. Daripada keluar universiti kerja, duduk grade 40, 1 naik 44, naik 48, naik 52, naik 54, nasib baik pencen dapat jusa. Time tu dia kata have money, duit dah ada. Have energy, tenaga pun ada lagi, but no time. Dia duduk kerja, nak pergi melancong pun tak ada, tak dapat cuti, minta cuti 2 minggu, dia perlu duit seminggu, no time. Dia main satu lagi, old age, dia panggil old age. Old age ni kalau kita kata dah warga mai lah, 57 ataupun 60 sampai qalu inna lillahi wa inna, dia ni dia panggil old age. Yang ni have time balik pula dah, masa ada balik pula dah, have time.
Have money. Pasal dia pencen jusasi. Duit ada. But no energy. Dah duk naik wheelchair tu nak pergi mana? Dia kata, jom. Ustaz baru cerita pasal Muhammad Al-Fatih. Jom Istanbul. Jom hampa lah. Aku tak boleh pergi dah. Dia main umur tu. Umur old age. Hak cara cuci buah pinggang. Tak boleh pergi. Takkan aku nak rengkeng dengan mesin-mesin ni sekali. Hak cara duk jadi doktor, duk cucuk perut kencing manis ni pun satu juga. Dia kata nak pergi duk tengok ke bakui ubat ni payahlah. Masa tu apa dia? Have time. Masa ada. Have money, duit ada, but no energy. Orang putih kata 3 stupid stages of life. Dalam hidup ni inilah 3. Lain-lain tak boleh pakai semua juga. Masa muda nak pergi mana teringin, duit tak ada. Main masa dia ada, masa pula tak ada. Main masa tua pula, masa ada, duit ada, tak ada tenaga pula. Sebelum dia main cerita karut macam ni, belajar sedekah. Pasal sedekah itu tidak mengurangkan rezeki. Dan ada kalanya berkat dengan jalan Allah Ta'ala tolakkan apa yang memberi mudarat pada. Kadang berkat ni main dalam bentuk apa? Allah hindarkan mudarat. Duit tak tambah, tapi tak sakit. Kalau tuan-tuan diberi pilih, ada duit tapi tidur di hospital. Dengan duit ni ala kadar saja, tapi hospital tak nak pergi. Mau yang mana tu? Mau sehat. Duit banyak. Bank statement duk main hujung bulan ni, bank statement duk main, duk tengok ni, angka duk naik. Figure duk naik. Itu ada 500,000 ni lepas 2-3 tahun tengok-tengok dia nak main 700,000 lebih tu ada 1 million dah apa semua. Tapi duk atas wheelchair. Sebulan sekali pergi hospital tidur 3 hari. Apa guna 1 juta dalam bank? Kalau kita macam tu. Kalau sekiranya Allah nak bagi berkat dekat kita, dia buat macam mana? Duit ala kadar, tapi sehat. Kita terhindar daripada mudarat. Selamat kita. Seperti mana tertolak kita daripada kena curi, ataupun daripada kebakaran, ataupun daripada dibinasakan orang dengan sebab dengki orang dan sebagainya. Allah pelihara kita. Orang tak dengki dekat kita, rumah kita tak pernah naik kawang. Allah pelihara. Itu berkat. Allah pelihara kita. Sungguh pun rupanya macam kurang harta pada zahirnya, tetapi pada maknanya seolah-olah bertambah harta itu. Alhamdulillah Allah bagi kat kita macam tu. Ataupun makna tidak kurang itu ialah Allah Ta'ala gandakan pahala mengikut ikhlas hati orang yang bersedekah itu. Ataupun sekurang-kurangnya kita bagi ikhlas, Allah bagi pahala berganda dekat kita. Sekiranya bersedekah 1, Allah balas 10, ataupun Allah balas dengan 70, seperti macam yang disebut dalam hadis Nabi. Seperti digandakan Allah mengikut keredaan Allah dan ikhlas orang yang bersedekah itu. Sabda Nabi SAW lagi, wazadallahu rajulan ya'fu illa izza. Dan tidaklah menambah Allah akan laki-laki yang memaafkan kesalahan orang yang berdosa padanya, melainkan kemuliaan. Kalau kita ada sifat pemaaf, orang buat salah, kita bagi maaf, kita lebih dipandang mulia oleh orang semua. Orang respect kita. Dan saya baca tajuk Qisas di Masjid Brown Garden, Penang. Qisas. Kita bawa mai satu cerita berlaku di Arab Saudi. Arab Mesir sama Arab Mesir bergaduh di Arab Saudi. Bergaduh, dia ambil asid, dia cerak pergi mata kawan tu. Buta sebelah. Maka dibawa dia ni ke pengadilan Saudi. Bawa pergi masuk mahkamah Saudi. Ditampilkan saksi, dikemukakan bukti dan apa-apa semua, sabit kesalahan. Memang hang pergi cerak asid ke muka dia ni, akibatnya mata kawan ni buta sebelah. Maka mahkamah menjatuhkan hukum qisas. Al-ain bil-ain. Cederakan mata orang, mata hang akan dicederakan. Yang tu dia panggil qisas. Balasan setimpal dikenakan. Okey. Tapi yang kata mahkamah Saudi ni, dia dah bercara elok, dia dah jatuh hukum. Dia bagi peluang kepada kawan yang kena cerak yang mata buta ni. Dia kata, okey, now mahkamah panggil dia. Mahkamah kata, lah nak tanya lagi sekali, adakah hang nak menuntut qisas kepada kawan ni? Dan mahkamah menasihatkan hang supaya bagi maaf. Kerana bagi maaf itu pahala dia besar.
Allah angkat darjat dan Allah potong mana-mana khati'ah, mana-mana dosa hang. Jawab hamba Allah yang menjadi mangsa mata dah cemeh sebelah ni, dia kata hati saya nak bagi sorry dekat dia ni. Tapi tuan, dia kata dekat hakim, tapi tuan, kalau saya bagi maaf dekat dia, kaum saya di Mesir tidak akan maafkan dia. Arab daripada kabilah. Kalau hari ni saya kata saya bagi maaf dekat dia, dia tetap tak boleh balik Mesir. Dia kata, kalau dia balik, dia turun aja di Mesir, puak saya akan mai, bukan mata sebelah dengan dia, dia tak ada. Saya tak boleh nak bagi maaf. Pasal apa? Pasal kabilah saya tidak akan benarkan benda ni. Arab tuan-tuan, memang mereka macam tu. Mahkamah kata okey. Jadi maknanya hendak supaya dia ni diqisas. Saya terpaksa kena pilih qisas. Maka dia ni dihantar ke hospital. Kisah ni tuan-tuan, kita cederakan mata orang tu. Bukan kawan tu main duk bawa screwdriver nak colek je mata kita. Bukan macam tu qisas. Walaupun dia kata mata dengan mata, tapi bukan macam tu. Cara dia apa? Mesti disabitkan kesalahan di mahkamah. Kemudian mahkamah kena refer dia ni, pesalah ini ke hospital. Hospital yang akan menjalankan prosedur pelekang biji mata dia. Kita duk faham kisah ni, kita hanya duk bawa, duk colek buah pinang tu. Dia nak pergi colek mata. Bukan macam tu. Undang-undang bukan di tangan kita. Undang-undang mahkamah yang akan handle urusan undang-undang ini. Nampak tuan-tuan? Dia reti, maka dia mau. Kalau dia reti dan dia mau pahala, dia akan minta supaya diberi kemaafan. Kemaafan itu sebenarnya menaikkan darjat dia. Yang ni yang hadis ni bagi tahu. Tuan-tuan tulis turun bawah tu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Maksudnya, dan tiadalah merendah diri satu orang itu kerana Allah, melainkan diangkat Allah akan dia. Lagi kita humble, lagi kita rendah diri, lagi orang hormat kita. Tuan tengok Sultan Kelantan, Masya Allah tuan-tuan, dia ni nak jadi Muhammad Al-Fatih ke apa saya tak tahu dia. Masya Allah. Dia sampai ke tahap dia turun pergi tolong rakyat ni. Dia pakai seluar aduk jual pekan danuk tu, seluar ada poket kiri kanan ni, dengan redut nampak macam tak iron ni. Satu sultan memerintah negeri pakai macam tu. Dia pergi tolong mangsa banjir, dia naik bot sekali dengan para penyelamat, pergi tolong, dia pergi angkat orang tua-tua uzuk ni, angkat naik atas bot ni, dia pergi buat benda tu. Mudah-mudahan Allah berkati dia. Hebat. Dia pergi turun merendah diri macam tu tuan-tuan. Rugi ke dia? Tak rugi tuan-tuan. Nabi kata apa? Wa ma tawadha'a ahadun lillah. Siapa yang tawadhu' kerana Allah, illa rafa'ahullah. Nabi kata, melainkan Allah akan angkat dia. Rakyat dia hari ni sebut sultan dia, depa sanggup apa saja untuk sultan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata merendah diri itu Allah akan angkat darjat. Demikianlah tersebut dalam sepotong hadis tadi, yakni siapa yang tidak angkat diri dan tidak sombong dan tidak rupa capang hidung di depan manusia, nescaya Allah jadikan malu dan segan orang kepada dia. Orang jadi segan, jadi respect dekat dia. Pasal apa? Pasal dia bagus sampai macam tu sekali. Gambar duk keluar lah ni tuan-tuan, dengan Facebook lah ni gambar duk keluar ni, ke bawah Duli Sultan Kelantan ni. Dia boleh pergi masjid, dia pergi makan kenuri, dia pergi ambil nasi buah taruh atas. Tahu nasi taruh atas? Oh, kalau Penang nasi taruh atas kasang lah. Nasi bubuh lauk di atas ni, dia pergi duduk di anak tangga masjid. Sekali dengan orang-orang kampung rakyat jelata ni, dia pergi duduk di tangga masjid tu, duduk pegang pinggan tu, duduk suap makan. Dia pergi ambil gambar masuk dalam Facebook. Masya Allah tuan-tuan. Kita orang kampung pun kadang-kadang tak buat begitu. Dia satu sultan yang memerintah negeri, dia boleh buat macam tu. Allah berkati dia. Nah, baik. So dia kata di sini tawadhu' itu Allah akan pelihara dia. Kata Tirmizi pada bab ini ada riwayat daripada Abdul Rahman bin Auf
dan daripada Ibni Abbas dan daripada Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhum, dan ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata merendah diri itu disuruh oleh syarak kita dengan dalil hadis sahih dalam riwayat Muslim dan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kata hadis tu an Iyad bin Hammad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Iyad bin Hammad radhiyallahu an. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah mewahyukan kepadaku bahawa merendah dirilah sekalian kamu. Nabi kata, Allah suruh Nabi habaq kat kita, rendah dirilah, jangan sombong. Allah suruh Nabi habaq dekat umat Nabi Muhammad kita ni, merendah dirilah, jangan sombong. Yakni zahirkan diri itu berlemah lembut dalam tingkah laku dan manihkan muka dan baiklah kerjasama. Allah suruh Nabi habaq kat kita, tunjuklah kita ni boleh turun pi merendah dengan orang, sehingga tiada bermegah-megah seseorang atas seseorang, dan tiada berbesar diri seseorang ke atas seseorang, dan tiada menunjuk sombong, dan tiada zalim seseorang kepada seseorang. Wallahu alam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fi zulmi, cerita tentang buat naya orang. Macam mana yang kata buat naya itu, InsyaAllah kita tengok dalam perbahasan yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. masih bin. Bismillah.